Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ada 3 perkara pada hari ini. Yang pertama ialah perkembangan terbaru mengenai harga barang. Seperti yang pihak media sedia maklum, Kementerian Ekonomi mengikuti dengan dekat kadar inflasi dari satu bulan ke satu bulan supaya ada fokus. Jadi ulasan yang terkini ialah mengenai inflasi, kadar inflasi yang terkini lah, iaitu setakat Januari 2023. Kemudian saya akan mengulas dan memberi perkembangan terkini mengenai inisiatif pendapatan rakyat. Dan perkara ketiga ialah berhubung dengan peralihan tenaga yang dirancang dan dilaksanakan oleh kerajaan dan juga penyertaan dan penglibatan Malaysia di dalam Asia Zero Emission Community ataupun AZEC. Jadi saya mulakan dengan yang pertama. Kadar inflasi pada bulan Januari 2023 terus menyederhana kepada 3.7% berbanding bulan yang sama tahun sebelumnya, seperti mana yang telah diumumkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada 24 Februari 2023 yang lalu. Selalunya kementerian akan ulas terus beberapa hari selepas perangkaan keluar, tetapi oleh kerana parlimen dan sebagainya, jadi kita ambil lebih kurang seminggu setengah lah untuk kita ulas. Jadi kalau saya boleh imbas kembali dan pihak media akan dapat kenyataan media ini, kadar inflasi telah menurun sebanyak 5 bulan berturut-turut. Daripada Ogos 2022, kadar inflasi 4.7%. September 2022 turun kepada 4.5%. Oktober 2022 turun lagi kepada 4%. November 2022 kekal 4%. Dan sejak pentadbiran baru mengambil alih dalam Disember 2022, perkara itu terus menyederhana. Disember 2022 turun kepada 3.8% dan Alhamdulillah Januari 2023, iaitu semasa perayaan Tahun Baru Cina, kadar inflasi terus turun kepada 3.7%. Berdasarkan perbandingan bulan ke bulan, kenaikan inflasi bagi bulan Januari 2023 ialah 0.2%, berkadaran sama dengan yang dicatatkan pada bulan yang sebelumnya. Ada dua kaedah yang kita gunakan untuk kita memahami kadar inflasi. Sama juga dengan kadar pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Satu ialah dengan membandingkan harga pada bulan Januari 2023 dengan harga pada bulan Januari 2022. Itu ialah kadar inflasi yang disebut secara rasmi 3.7% bagi Januari 2023. Tapi untuk memahami juga pergerakan harga, sama juga dengan pertumbuhan ekonomi, kita juga melihat perbandingan untuk tempoh yang lebih singkat. Kalau ekonomi contohnya, kita juga lihat pertumbuhan daripada suku ke suku. Untuk harga ini, oleh kerana data itu ada untuk tiap-tiap bulan, kita juga melihat daripada bulan ke bulan. Kerana itu memberi gambaran pola pergerakan harga pada tempoh yang lebih dekat dengan kita berbanding dengan tahun lepas. Jadi, untuk Januari 2023, kadar kenaikan itu sama sebenarnya. Maksudnya, dia kekal. Dia tidak, kalau sebelum itu, daripada November ke Disember, harga barang naik secara purata sebanyak 0.22%. Daripada Disember ke Januari juga dia kekal pada kadar yang sama, 0.2%. Ini memberi kelegaan kepada kita kerana ada juga keadaan yang mana berbanding dengan tahun lepas,
harga mungkin mereda, kenaikan itu mungkin nampak lebih rendah, tapi bila dilihat pola yang lebih pendek, dia naik dengan lebih cepat, itu memberi gambaran bahawa harga akan datang itu akan ke arah menaik. Jadi dalam keadaan kita sekarang, dia beri kelegaan kepada kita kerana pada masa berbanding dengan tahun lepas pun kenaikan itu ada tetapi mereda. Tapi dari bulan ke bulan pun menunjukkan bahawa dia berada ke arah stabil ataupun insya-Allah kalau kena dengan segala dasar dan program yang kerajaan usahakan, insya-Allah dia akan malah menurun selepas ini. Kenaikan inflasi bagi bulan Januari 2023 masih didorong oleh peningkatan kumpulan makanan dan minuman bukan alkohol. Namun, ia telah menyederhana kepada 6.7% berbanding 6.8% pada bulan sebelumnya. Dua lagi kumpulan dalam kelompok 3 wajaran tertinggi. Maksudnya untuk kita tentukan kadar inflasi negara keseluruhan, kita ada baskets ataupun kumpulan-kumpulan perbelanjaan. Ada yang besar, wajaran yang besar ialah makanan dan minuman bukan alkohol. Ada juga wajaran-wajaran ataupun kumpulan-kumpulan yang lain iaitu perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api itu satu. Energi adalah sesuatu yang kita kena bayar dan juga pengangkutan. Dan untuk Januari, kumpulan perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain dia kekal pada 1.5%. Dan untuk kumpulan pengangkutan, dia sebenarnya mereda dengan lebih cepatlah. 4.9% dalam bulan Ogos, dalam bulan Disember. Untuk Januari 2023, kadar kenaikan harga itu telah mereda kepada 4%. Itu yang menyumbang keseluruhan kepada penurunan. Walaupun masih lagi ada kenaikan harga untuk makanan dan minuman bukan alkohol, tapi kenaikan itu semakin perlahan dari satu bulan ke satu bulan. Untuk Januari 2023, Kementerian juga meneliti kenaikan harga barang sewaktu musim Tahun Baru Cina. Kerana bila kita menyemak dengan teliti harga barang, kita juga kena mengambil kira seasonality ataupun perayaan ataupun keadaan tertentu pada ketika itu kerana ada musim yang orang akan berbelanja lebih dan bila peniaga tahu orang akan berbelanja lebih, kadang-kadang harga itu akan naik. Jadi untuk tahun 2023 ini, pertumbuhan bulan ke bulan bagi tahun 2023 iaitu Januari 2023 untuk tahun baru kali ini ialah sebanyak 0.2%. Ini sebenarnya lebih rendah berbanding dengan kenaikan harga semasa Tahun Baru Cina berbanding tahun sebelumnya bagi tahun 2021 dan tahun 2022. Tahun 2021, di bulan yang ada Tahun Baru Cina itu berbanding dengan bulan sebelumnya, kenaikan harga 0.3%. Tahun 2022, masa bulan Tahun Baru Cina itu, 0.24%. Jadi kita sedang melihat bahawa semasa perayaan Tahun Baru Cina pun kenaikan harga bulan itu berbanding bulan sebelumnya dia menunjukkan ke arah penurunan. Yang ini adalah kenaikan harga yang paling rendah untuk 3 tahun kebelakangan ini daripada 21, 22 dan 23. Hal ini amat menggalakkan kerana membuktikan bahawa usaha keseluruhan rakyat dan kerajaan dan disambut oleh peniaga-peniaga telah mula menampakkan hasil dengan meredakan kadar kenaikan harga walaupun kita masih lagi bergelumang dengan masalah-masalah yang di luar kawalan kita seperti gangguan rantaian pembekalan global kerana masih lagi kita bergantung pada import dan harga barang yang kita import itu masih lagi tinggi, tetapi untuk kita lihat trend dia telah menunjukkan
penurunan, walaupun seperti yang kita tahu pada musim perayaan selalunya ada lonjakan permintaan yang menaikkan harga barang. Bagi menstabilkan harga makanan di paras yang lebih sesuai dengan pendapatan rakyat, seperti yang saya telah sebut dalam sesi-sesi ulasan yang lepas, kerajaan menggunakan strategi pelbagai serampang. Dulu kita kata serampang 2 mata, serampang 3 mata tak ada kan. Jadi sekarang kita pakai pelbagai serampang untuk memastikan bahawa dasar itu mempengaruhi keseluruhan rantaian makanan daripada penghasilan bahan mentah sehinggalah kepada harga yang ditetapkan yang dibeli oleh pengguna-pengguna. Sebab itu contohnya kalau ada yang bertanya apa sebenarnya usaha kerajaan untuk mengawal inflasi, dua inisiatif yang sedang berjalan sekarang, contohnya inisiatif Menu Rahmah dan juga inisiatif pendapatan rakyat, ini bertujuan untuk mempengaruhi penawaran harga makanan siap di peringkat pekedai-pekedai. Bila makanan ditawarkan pada harga yang lebih rendah, pada harga RM5 di bawah Menu Rahmah, dan melalui inisiatif pendapatan rakyat, kita memperkenalkan pula juadah untuk makanan pagi dan makanan tengah hari pada harga RM2, dia bukan sahaja memberi pilihan kepada pengguna-pengguna untuk membeli pada harga yang lebih rendah ini. Sebenarnya insya-Allah daripada 1 bulan ke 1 bulan, apabila penawaran makanan pada harga RM5 dan RM2 ini lebih menyeluruh di seluruh negara, itu juga akan mendorong persaingan yang lebih baik di kalangan peniaga-peniaga. Kerana bila sudah ada harga makanan pada harga RM5 dan RM2, maka dengan juga pilihan yang dibuat oleh pembeli-pembeli, kerana ada pilihan yang lebih murah, ini akan mengimbangi permintaan daripada pembeli dan juga penawaran harga makanan itu di kalangan peniaga-peniaga. Sebab itu, kalau ada orang yang persoalkan sebenarnya apa yang dibuat, pilihan yang kerajaan buat ialah untuk memastikan bahawa kita tidak mengganggu rantaian pembekalan itu sehingga dia membuatkan dia mengganggu perniagaan ataupun harga yang ditetapkan oleh peniaga. Yang kita nak pastikan ialah tawaran dan pilihan yang ada kepada pembeli dan juga penawaran daripada peniaga itu dia seimbang dan melalui persaingan harga yang ada ini, itu akan membolehkan harga itu kalaupun dia tidak turun, dia tidak naik. Dan itu yang kita harap akan terus sebarkan dan dilaksanakan secara berperingkat-peringkat di seluruh negara, dan itu adalah satu langkah strategik daripada kerajaan untuk menangani komponen inflasi, iaitu harga makanan di luar rumah. Sebab yang seperti yang saya sebut, yang memacu kenaikan harga barang dan kadar inflasi untuk 5-6 bulan yang lepas ini sebenarnya ialah makanan yang dibeli di luar rumah. Sebab itu kita fokus kepada Menu Rahmah dan juga IPR. Dan komponen itu buat kali pertama sejak Ogos 2021 telah mereda. Daripada Ogos 2021, tiap-tiap bulan kenaikan itu makin tinggi dan makin tinggi. Dan walaupun bagi saya kenaikan itu masih lagi tinggi bagi Januari 2023, iaitu 9.3% berbanding dengan bulan sebelumnya, tetapi itu adalah kali pertama harga barang makanan siap yang ditawarkan kepada pembeli mula menunjukkan penurunan inflasi. Jadi pada kadar 9.3% itu
kita berharap supaya pola ini berterusan, dia makin mereda dan saya yakin sebenarnya apabila lebih banyak juadah makanan dijual pada harga yang lebih rendah, sama ada melalui menu rahmah ataupun melalui IPR yang akan disebarluaskan, itu akan mewujudkan persaingan yang akan meredakan kenaikan harga barang makanan siap, dan dengan meredanya kenaikan harga makanan di luar rumah untuk bulan-bulan yang akan datang, itu akan membantu kerajaan mengekang inflasi. Buat masa sekarang, tumpuan kerajaan ialah dengan memastikan perkara ini disebarluaskan secepat mungkin, dan pada masa yang sama juga untuk kita memperbaiki bekalan makanan mentah yang digunakan oleh peniaga-peniaga. Sebab itu program yang seterusnya yang akan dilancarkan ialah di bawah IPR ini ialah inisiatif usahawan tani yang membuka tanah-tanah kerajaan, yang kita harap dengan tambahan bekalan setempat bagi sayur, bagi bahan mentah yang boleh diusahakan dengan cepat, itu juga akan membantu menurunkan harga makanan siap yang dibekalkan oleh peniaga kepada orang ramai. Perkara kedua yang saya nak sentuh, susulan dari isu dan juga dapatan terkini mengenai kadar inflasi Januari 2023 itu, ialah maklum balas mengenai program inisiatif pendapatan rakyat yang telah dilancarkan seminggu lalu. So, kita lancarkan Ahad 26 Februari. Jadi hari ini sebenarnya dia lebih kurang genap seminggu lah selepas dilancarkan. Kerajaan berterima kasih dengan sambutan yang sangat menggalakkan sejak pelancaran inisiatif pendapatan rakyat IPR pada 26 Februari 2023 yang lalu. Saya pada awal perbincangan di peringkat kementerian, kebimbangan kami ialah oleh kerana pendekatan ini agak berlainan dengan skim yang selalunya diusahakan oleh kerajaan, iaitu memberi bantuan terus. Skim ini memerlukan orang ramai daripada golongan miskin tegar dan juga B40 tampil ke hadapan untuk mengisi peluang-peluang menjana pendapatan yang ditawarkan oleh kerajaan. Kebimbangan saya awal itu ialah ia tidak dapat sambutan. Kebimbangan saya juga ialah orang ramai contohnya mengambil masa untuk beralih dari segi tabiat penggunaan, consumer behaviour, kerana kita juga dengan kaedah dan strategi serampang, pelbagai serampang tadi itu, bukan setakat kita nak turunkan harga barang itu, tetapi kita juga ingin menggalakkan orang ramai supaya beralih kepada mesin vending. Kerana itulah yang satu kaedah yang lebih baik di masa hadapan, yang membantu negara membaiki beberapa struktur ekonomi. Contohnya, pergantungan kita kepada pekerja asing. Kita tidak boleh seterusnya selama-lamanya berharap bahawa akan ada orang yang akan serve kita, yang kita perlu mula beralih membeli barang sendiri pada harga yang lebih baik, dan pada masa yang sama dengan peralihan sikap dan tabiat kepenggunaan rakyat, itu akan membolehkan industri mesin vending ini tumbuh dengan lebih cepat. Kerana industri itu akan menyediakan peluang pekerjaan kepada engineer, technician, TVET dan sebagainya, dan dia adalah salah satu industri yang paling mudah untuk kita laksanakan IoT. Kalau tidak, bila orang bercerita pasal digital IoT, orang ingat robot, orang ingat satelit, orang ingat benda-benda yang cukup rumit,
dia sebenarnya bermula dengan mesin vending kan. Jadi sebab itu setakat ini saya boleh beri kemas kini bahawa melalui laman ipr.epu.gov.my seramai 22,319 orang pengguna sah telah mendaftarkan diri di laman web. Jadi dalam tempoh seminggu, saya ingat itu satu permulaan yang baik. Kerana sasaran kita ialah untuk mencapai 100,000 orang dalam masa setahun. Ya. Sudah tentu yang mendaftar ni kita kena tapis, kita kena padankan. Tapi kalau dalam tempoh seminggu, dia sudah mencapai 22,319 orang pengguna sah berdaftar. Itu bagi saya adalah satu galakan yang baik juga kepada kementerian saya bahawa kita ada peluang untuk betul-betul melaksanakan ini dengan meluas dan berjaya kerana sambutan ataupun orang kata product market fit tu ada. Dia diterima sebagai satu kaedah yang dikira masuk akal oleh rakyat. Daripada jumlah itu, 52% daripada pendaftaran itu adalah untuk insan, ya, iaitu pengusaha makanan. Jadi sambutan yang paling tinggi itu ialah untuk orang ramai daripada golongan miskin tegar dan juga daripada golongan B40 untuk mengusahakan mesin vending. Jadi seperti yang kita sangka semasa kita rancang, memang kita mengunjurkan bahawa sambutan yang paling besar kerana dikira paling bagus peluang untuk menjana pendapatan dan paling mudah untuk keluarga-keluarga B40 dan miskin tegar ini ialah dengan mengusahakan makanan siap melalui mesin vending. Seterusnya 29% adalah untuk intan. Jadi daripada jumlah yang memohon itu, 29% memohon untuk menyertai program-program usahawan tani kerajaan untuk mengusahakan tanah-tanah kerajaan dan bakinya 19% ialah untuk ihsan, inisiatif operator perkhidmatan. Dan saya juga berterima kasih kepada 376 permohonan daripada agensi, syarikat dan pelbagai pihak untuk menjadi pembeli kepada hasil-hasil pertanian yang akan diusahakan oleh kerajaan. Jadi kalau dalam tempoh seminggu, kita sudah ada 376 pihak, syarikat, organisasi dan sebagainya yang menawarkan diri sama ada untuk meletakkan mesin vending itu di tempat mereka ataupun untuk membeli hasil pertanian yang diusahakan oleh peserta. Kita berharap supaya community of takers di bawah IPR ini akan dapat dibesarkan kerana program-program yang lepas yang diusahakan oleh pihak berkuasa, selalunya cabaran paling besar ialah mendapatkan pembeli. Sebab itu kita mengambil keputusan untuk menukar sedikit, menambah baik sedikit kaedah pelaksanaan itu daripada memberikan peralatan kepada mereka untuk bercucuk tanam, kemudian diserahkan sepenuhnya kepada mereka untuk jual, baja dan sebagainya. Selalunya bila masa dia nak jual tu, dia menghadapi kesukaran. Banyaklah yang kita sedia maklum, kadang-kadang orang tengah lah, kadang-kadang harga tak betul lah. Jadi selepas satu kali dua kali pusingan menanam itu, dia putus asa. Bagi dia rugi. Kan? Jadi sebab itu salah satu komponen penting untuk IPR ini ialah memastikan pembeli itu telah pun disusun oleh kerajaan. Dia tanam, dah okey semua, dia jaga yang itu saja sebab sudah ada pun pembeli-pembeli yang disusun dan selain daripada rakan-rakan strategik yang telah pun menyertai seperti yang kita umumkan semasa pelancaran. Pelancaran awal itu rakan-rakan strategi adalah daripada kalangan pembeli borong dan juga supermarket. Pasar raya ni kan. Sekarang ini
kita menambah lagi off-taker ini kepada 376. Saya belum lihat secara terperinci, tapi harapan saya supaya kita akan terus besarkan lagi golongan off-taker ini. Itu akan melengkapkan rantaian bekalan yang kita cuba bina untuk komuniti setempat melalui IPR ini. Jumlah pendaftaran tertinggi adalah dari Selangor, diikuti dengan rapat oleh Johor dan Perak. Ini yang kita boleh tengok terus. Ini membantu kita melicinkan lagi pelaksanaan. Jumlah paling tinggi ialah Selangor, kemudian Johor dan Perak. Kalau saya boleh bacakan dengan cepat, peratus pemohon-pemohon mengikut negeri. Selangor majoriti yang paling besar 34%, kemudian diikuti oleh Johor 11%, Perak 9%, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 8.5%, Negeri Sembilan 6.3%, Kedah 5.7%, Sabah 5.7%, Pulau Pinang 5.4%, Pahang 3.3%, Melaka 2.7%, Sarawak 2.4%, kemudian Kelantan 1.7%, Terengganu 1.5%, Perlis 0.5%, Putrajaya 0.5% dan Labuan 0.07%. Saya bacakan yang ini kerana ini bukan saja membantu kementerian untuk memberi tumpuan, kerana kita nak pastikan bahawa inisiatif ini meliputi semua negeri dan juga membantu golongan sasar, tetapi juga supaya masyarakat yang di luar sana turut bekerjasama dengan kementerian. Kerana kita juga telah menjangkakan pola ini, iaitu negeri-negeri yang paling ramai miskin tegar dan B40 yang selalunya lebih perlahan untuk menyertainya. Jadi kalau kita tengok 3-4 buah negeri yang paling tinggi miskin tegar, termasuklah Kelantan, Terengganu, kemudian Sabah dan Sarawak. Sabah dan Sarawak itu agak unik sedikit kerana dia besar, dia luas kan. Tapi sebenarnya untuk Kelantan, Terengganu, Perlis contohnya, ini negeri-negeri yang memang kita tahu paling ramai miskin tegar dan juga B40. Kadar penyertaan itu sebenarnya jauh lebih rendah. Dan ini juga sebenarnya sebahagian daripada kesukaran pelaksanaan di masa-masa yang lepas. Jadi sebab itu kita akan beri tumpuan supaya selain daripada penyertaan yang lebih tinggi di kawasan, di negeri-negeri yang seperti Selangor, Johor, Perak, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, kita juga akan pastikan bahawa negeri-negeri yang mempunyai miskin tegar yang lebih ramai ini perlu ada campur tangan khusus bukan saja daripada kementerian, tetapi juga kepada pemegang-pemegang taruh daripada negeri-negeri tersebut. Pemegang-pemegang taruh ini termasuklah orang ramai sendiri. Kalau tengok ada jiran yang miskin dan boleh mendapat manfaat daripada program ini, boleh didaftarkan. Beritahu dululah jiran tu, beritahu kat dia, yakinkan dia dan daftar. Pemegang taruh lain termasuklah kerajaan-kerajaan tempatan, kerajaan-kerajaan negeri, ahli-ahli parlimen, adun-adun di kawasan-kawasan ini supaya mereka membantu penduduk di kawasan mereka untuk masuk program seperti ini. Di peringkat kementerian, selain daripada menumpukan pelaksanaan secara nasional seperti yang kita telah lancarkan minggu lepas, kementerian juga akan memanggil pimpinan daripada 20 daerah paling miskin di seluruh Malaysia supaya kita usahakan dengan tumpuan khusus di daerah-daerah yang paling miskin ini. Jadi insya-Allah saya akan bekerjasama dengan KSU dan juga pimpinan kementerian yang terbabit untuk kita akan mengadakan perjumpaan dengan segera dalam tempoh 1-2 minggu daripada sekarang.
dengan pegawai-pegawai daerah yang terbabit, pegawai-pegawai kerajaan yang terbabit, wakil-wakil rakyat, ahli-ahli parlimen dan juga adun-adun terbabit di daerah-daerah termiskin di Malaysia. Ini termasuklah contohnya kalau di Sabah contohnya kan, di Tongot, di Pitas, di Kota Marudu, di Beluran, di Kudat, di Telupit, kemudian Pusa, Nabawan, Kota Belud kan. Kemudian kalau di Kelantan, di Jeli, di Kuala Krai, Gua Musang, Bacok, Pasir Mas, Tumpat, dan kalau di Terengganu dari Besut, Marang, Hulu Terengganu, Machang dan Dungun. Ini adalah antara daerah-daerah yang termiskin di Malaysia. Jadi pelaksanaan ini akan dibuat secara selari dengan fokus di peringkat kebangsaan, tetapi juga khusus juga kepada 20 daerah termiskin di seluruh Malaysia. Dan saya berharap supaya perkara ini tidak dipolitikkan. Dan saya jemput wakil rakyat daripada pembangkang. Kerana sebahagian besar juga, terutamanya kalau di kawasan Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, ini melibatkan kawasan-kawasan daripada wakil rakyat, adun dan parlimen pembangkang. Jadi kita akan jemput mereka duduk dan supaya mereka turut serta meyakinkan, mencari orang miskin, meyakinkan dan bawa masuk ke dalam inisiatif ini. Dan ini insya-Allah langkah seterusnya. Sementara sekarang ini kita sedang memproses permohonan-permohonan supaya kita boleh mula dengan pemohon-pemohon yang sudah 22,000 orang tadi kan. Tapak pertama inisiatif usahawan tani Intan akan dilancarkan dalam minggu pertama April insya-Allah. Kita sedang berurusan dengan agensi yang terbabit untuk memberi pelepasan dengan segera supaya kita boleh masuk tapak, kerana tanah itu tanah kerajaan. Jadi untuk masuk tanah kerajaan ini dia perlukan proses dan pelepasan yang sewajarnya. Jadi pihak kementerian telah bekerjasama dengan agensi-agensi lain yang terlibat supaya kita percepatkan. Selalunya kalau kita nak masuk tapak kerajaan ni 3-4 bulan, selalunya dia kena dapat pelepasan itu, pelepasan kebenaran ini kan. Kalau 3-4 bulan ni dia akan basi lah kot. Jadi orang tak yang dah memohon tu dia nak tunggu 4-5 bulan nak masuk, lama-lama dia pergi buat benda lain lah. Jadi sebab itu kita percepatkan supaya tapak pertama yang melibatkan 20 penerima pertama di bawah skim Intan ini, insya-Allah sasaran kita untuk dilancarkan dan mula beroperasi dalam minggu pertama bulan April. Jadi di pihak kementerian sekarang ni tengah tunggang langgang untuk memastikan tapak itu siap dalam tempoh 3 minggu insya-Allah. Jadi perkara itu penting supaya kita boleh yakinkan penerima-penerima dan orang ramai bahawa pelaksanaan IPR kali ini adalah lebih baik daripada skim-skim dan inisiatif yang diusahakan sebelum-sebelum ini, kerana keseluruhan infrastruktur dan juga operasi dari segi pembajaan dan sebagainya itu telah diusahakan oleh kerajaan. Dan apabila kita memuktamadkan dari segi kos dan juga keuntungan, kita telah mengambil kira perkara-perkara seperti baja supaya tidak timbul nanti di masa akan datang mereka yang mengusahakan program-program sebegini akhirnya terbeban dengan kos-kos yang tidak termasuk semasa bantuan itu diberi. Jadi Intan contohnya telah pun mengambil kira kos tapak, kos infrastruktur, kos operasi termasuk baja, beg dan sebagainya, elektrisiti dan sebagainya, supaya akhirnya hasil yang dijual kepada pembeli-pembeli yang telah disusun oleh kerajaan itu, hasil itu dapat 100% kepada pembeli, kepada
penerima program, dan jika itu berjaya dibuat di beberapa tapak awal, itu akan menambahkan lagi keyakinan orang ramai, terutamanya yang muda-muda, untuk mula mengambil kira bahawa usahawan tani ini sebenarnya juga boleh menjana pendapatan yang berkelangsungan untuk masa akan datang. Jadi saya harap dalam sesi yang seterusnya kita boleh tunjukkan dan lancarkan dalam tempoh sebulan daripada sekarang, dan juga kita penerima-penerima awal dalam program usahawan tani ini akan boleh masuk tapak dan mengusahakannya. Dan untuk template ketiga Ihsan, pihak kementerian juga akan duduk dengan semua pihak-pihak berkuasa tempatan dan kerajaan negeri di seluruh Malaysia dalam tempoh 1-2 minggu ini, supaya kita dapat membuka dan menawarkan khidmat-khidmat di peringkat kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan yang sekarang ini diberikan secara kontrak, supaya yang ini mula diberikan kepada penerima-penerima daripada golongan miskin tegar dan juga B40. Dan perkara ketiga yang saya nak ulas hari ini ialah mengenai Asia Zero Emission Community ataupun AZEC. Malaysia telah menyertai Asia Zero Emission Community ataupun AZEC. Ini bukan APEC tau, dia AZEC. Ya, APEC tu untuk perkara lain, AZEC jadi kita secara rasminya telah menyertai AZEC, Asia Zero Emission Community, yang merupakan blok negara-negara Asia termasuk Jepun, ASEAN kecuali Myanmar dan juga Australia, untuk kita mempercepatkan peralihan daripada tenaga fosil yang ada sekarang kepada tenaga boleh baru dan tenaga hijau. AZEC adalah satu inisiatif baru yang diketuai oleh Jepun untuk memacu peralihan tenaga daripada sumber hidrokarbon kepada sumber tenaga bersih dan tenaga boleh baru, selaras dengan aspirasi sifar pelepasan gas rumah kaca ataupun greenhouse gas emission yang lebih cepat daripada yang kita ada sekarang. Jadi kalau pihak media dan orang ramai, ini bukan perkara yang selalunya mendapat perhatian lah di kalangan rakyat biasa, tapi dia sebenarnya agenda utama ekonomi negara. Dan itu menjadi sebahagian daripada tugas besar saya dan kementerian untuk memastikan bukan sahaja kita mengarus perdanakan peralihan tenaga ini, tetapi juga dia membantu untuk mewujudkan peluang-peluang pekerjaan di dalam sektor ini, kerana peluang pekerjaan dalam sektor ini adalah berteknologi tinggi. Dan ini adalah bidang masa depan. Seperti mana sebelum ini dunia memberi tumpuan contohnya kepada ekonomi digital. Kalau sebelum itu, kalau di Malaysia, bentuk-bentuk kerja yang menawarkan gaji yang tinggi adalah dalam bidang oil and gas contohnya. Bidang masa depan yang akan menawarkan gaji yang tinggi adalah dalam bidang teknologi hijau. Jadi berbanding dengan negara-negara lain, kita pun ada plan kita sendiri, dasar tenaga negara untuk memastikan peralihan itu berlaku telah pun ada. Jadi menjadi tanggungjawab kementerian untuk memastikan dasar itu diterjemahkan kepada satu perancangan khusus yang boleh mula menghasilkan peluang-peluang pekerjaan yang lebih banyak dalam bidang ini. Saya telah mengetuai delegasi Malaysia ke mesyuarat peringkat Menteri AZEC pada 4 Mac 2023 di Tokyo, Jepun. Turut serta ialah pegawai-pegawai dan 2 orang saja sebenarnya pegawai. Saya disertai oleh Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Datuk Yatimah dan juga seorang pegawai daripada bahagian tenaga untuk menyertai mesyuarat kali pertama peringkat menteri bagi blok AZEC ini.
Selain daripada Kementerian Ekonomi, pegawai-pegawai lain adalah yang sudah sedia ada di Jepun, iaitu daripada kedutaan dan juga daripada pejabat MIDA di Jepun. Sasaran Malaysia untuk beralih dari tenaga sedia ada sekarang dan komposisi tenaga sedia ada kita ni, kalau dari segi penjanaan tenaga, ialah masih lagi majoritinya ialah harang batu, kemudian gas, kemudian sikit sangat tenaga boleh barui ataupun tenaga hijau ini kan. Seperti yang saya ulas itu tadi, sasaran Malaysia untuk beralih dari tenaga sedia ada ke tenaga hijau ini bukan sahaja penting dari segi komitmen kita kepada masyarakat dunia untuk sama-sama menangani perubahan iklim, tetapi ia merupakan satu agenda ekonomi yang strategik untuk mencipta pekerjaan baru yang lebih bernilai tinggi dan juga mempercepatkan pemindahan teknologi hijau ke negara ini. Di persidangan tersebut, kita dapat mengukur sejauh mana kesediaan kita dan juga prestasi kita dalam mendepani dan memimpin industri peralihan tenaga di rantau ini, dan dia membantu kerajaan untuk mengenal pasti ruang-ruang yang berpotensi untuk kita percepatkan. Kerjasama yang dijalin melalui AZAC ini akan membuka peluang kepada Malaysia, baik di peringkat syarikat, baik di peringkat kerajaan, juga di peringkat kajian, untuk mempercepatkan pemindahan teknologi dan juga pembiayaan hijau ataupun green financing, supaya ini akan dapat dimanfaatkan di segenap lapisan masyarakat. Jadi untuk itu, Kementerian Ekonomi akan memuktamadkan satu roadmap, satu plan untuk menterjemahkan penghasilan projek-projek sebegini yang mengambil peluang dari teknologi yang ditawarkan dan pembiayaan yang ditawarkan, supaya sasaran-sasaran yang telah pun dibuat di dalam dasar tenaga negara itu akan dapat kita capai. Dan oleh itu kita akan melibatkan pemegang taruh di semua peringkat. Di sebelah kerajaan, kita perlu mengharmonikan peraturan-peraturan dan dasar-dasar supaya ia mewujudkan satu ekosistem yang lebih kondusif kepada industri terutamanya untuk mereka beralih kepada tenaga boleh baru ini. Di peringkat industri pula, kita akan melibatkan syarikat-syarikat besar, kerana setakat ini penyertaan dalam industri ini banyak terhad kepada syarikat-syarikat besar. Contohnya Petronas ataupun Tenaga Nasional ataupun beberapa syarikat GLC, tetapi dia belum sampai ke bawah. Jadi sebab itu kali ini melalui plan untuk kita terjemahkan perkara ini, dia juga akan turut dibawa kepada syarikat-syarikat bersaiz sederhana dan kecil untuk kita mewujudkan skala ekonomi yang boleh mengambil peluang daripada pembiayaan dan pemindahan teknologi yang akan dipermudahkan melalui AZAC. Saya baru sebut kepada KSU saya tadi, ia adalah satu sasaran yang mencabar kerana kita akan mengusahakan supaya plan ini akan dapat dimuktamadkan dalam tempoh 3 bulan daripada sekarang. Jadi maksudnya dalam 3 bulan daripada sekarang, senarai projek-projek yang telah disambut oleh industri, kita berharap senarai itu kita sudah pun dapat muktamadkan dan kita akan boleh permudahkan melalui kerjasama kerajaan dengan kerajaan di antara kerajaan Malaysia dan juga kerajaan Jepun,
kerana kita ada syarikat-syarikat yang sudah bersedia untuk menjalankan projek-projek yang melibatkan peralihan tenaga kepada tenaga hijau. Dengan senarai itu, kita boleh padankan juga dengan insentif pembiayaan dan juga pemindahan teknologi yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat dan yang ada dalam ekosistem EZAC ini, dengan harapan apabila perkara ini berjalan dengan lebih cepat, itu akan dapat mempercepatkan lagi pematuhan kita dan pencapaian kita yang telah disasarkan melalui Dasar Tenaga Negara. Ada soalan? Yang tapak kita setakat ini, yang kita sudah dapat persetujuan daripada Pesuruhjaya Tanah Persekutuan yang memegang menjadi pemilik kepada tanah-tanah kerajaan ini. Setakat ini kita sudah kenal pasti 800 ekar tanah di seluruh negara. Tetapi yang kita akan lancarkan dalam tempoh sebulan daripada sekarang ialah di Putrajaya. Dia dekat dengan kementerian dan dia juga dekat dengan Lembah Kelang yang banyak terdedah kepada kenaikan harga barang mentah ini, dan oleh kerana dia dekat dengan kementerian, dia mudah untuk saya dengan KSU pergi cek pokok macam mana. Jadi yang pertama yang akan dilancarkan ialah sebanyak 10 hektar untuk 20 penerima. Setiap penerima akan dapat setengah hektar. Setengah hektar tu kita sudah kira berapa polybag dia ada, dan daripada polybag itu untuk satu kitaran 1 tahun penanaman, itu akan dapat menjana secara purata antara RM2,000 ke RM2,500 sebulan. Kita ada lagi tanah di sekitar Lembah Kelang yang juga turut dikenal pasti, tapi tanah-tanah yang telah dikenal pasti itu ada di seluruh Malaysia, dan seperti yang saya pernah sebut sebelum ini, kita akan tambah tanah itu dan kita akan padankan dengan permintaan dan juga pendaftaran yang ada. Kita kena tengok dia duduk dekat mana, tanah mana yang dia paling dekat, dan juga tanaman apa yang paling sesuai. Apabila kita sudah ada itu, maka kementerian akan mengusahakan supaya persediaan tapak itu diuruskan oleh kementerian, dan prosesnya bila kita dah sediakan tapak dan teknologi dan kelengkapan, dan juga kita sudah sahkan pembeli yang akan beli, dan maka penerima-penerima itu akan mula masuk. Sebelum dia masuk, dia akan melalui latihan yang setakat ini akan diuruskan oleh Pertubuhan Peladang. Mereka akan dilantik oleh pakar-pakar pertanian daripada Pertubuhan Peladang. Ada soalan lain? Kita akan bincang, tetapi peruntukan 750 juta itu adalah khusus untuk membasmi miskin Tegar dan membantu mewujudkan satu ekosistem menjana pendapatan. Jadi kalau apa-apa pun perbincangan nanti, dia perlulah menepati ciri-ciri yang ada, kerana dia macam inilah, maksudnya kalau peruntukan itu diberikan oleh kerajaan untuk bina longkang, jadi kita kena pastikan dia berada dalam skop itu. Kalau tidak, dia akan menimbulkan masalah. Jadi saya belum dapat peluang duduk berbincang secara terperinci sebenarnya bagaimana yang idea ataupun perancangan daripada KPDN. Sudah tentu bila sampai kami akan berbincang. Ada soalan lain? Ya. Miskin Tegar tu. Jadi antara kawasan-kawasan miskin Tegar tu, Wabi kata Wabi nak bincang dulu KSU dan sebagainya. Boleh cerita sikit apa bentuk mungkin mereka ni perlu dipaksa ke untuk bagi mengurangkan macam mana mekanisme tu? Dia sebenarnya kita kena
melihat secara menyeluruh dan terperinci kan. Dia ada banyak bentuk dan juga situasi yang berbeza-beza yang unik kepada kawasan dan juga setiap isi rumah miskin Tegar. Kita lancarkan IPR kerana kita tahu bahawa di kawasan yang bandar dan separa bandar itu lebih mudah untuk kita membantu mereka menjana pendapatan kerana pasaran itu dan juga rantaian bekalan itu sudah tersedia. Maksudnya kalau dia nak jual nasi, memang insya-Allah kena pada cara dia akan ada orang beli nasi, dan juga dari segi lokasi itu ketersambungan infrastruktur tu dah ada. Maksudnya jalan ada, dia pun tak jauh mana dan sebagainya kan. Jadi sebab itu yang untuk kumpulan-kumpulan yang miskin dan miskin Tegar di bandar dan separa bandar ni, sebab itu juga kita tengok memang dari segi pendaftaran tu banyak ke arah itu kan. Kalau di luar bandar, dia juga bergantung kepada situasi unik. Contohnya, kalau dia jauh daripada satu kawasan, 50 km nak sampai ke kawasan dia, nak suruh dia mengusahakan vending machine tak masuk akal lah. Ataupun nak minta dia supaya dia digaji untuk membersihkan kemudahan awam. Jauh dia nak pergi 50 km, tak boleh kan. Sebab itu kita perlu melalui proses pemetaan ini. Dan kaedah pelaksanaan yang dibuat oleh kementerian itu yang disebut sebagai pelbagai serampang tadi. Dari segi pelaksanaannya dia memang sukar kepada kementerian kerana kita tak boleh buat one size fits all. Kita kena tengok satu. Jadi kalau di peringkat kerajaan, sebelum ini dari segi keberkesanan pelaksanaan sesuatu program, yang terbaiknya ialah kita ada satu program yang seberapa ramai orang boleh sertai. Dan itu akan memudahkan pelaksanaan. Tetapi bila dari segi miskin Tegar ini, memang kita kena cari jalan yang berbeza kerana kita menerima hakikat bahawa perkara itu tidak boleh dipakai di semua tempat. Ada tempat yang boleh, ada tempat yang tak boleh kan. Cuma pada masa yang sama, untuk di kawasan di negeri-negeri yang lebih ramai miskin Tegar, seperti yang saya sebut tadi, di Kelantan, di Terengganu, di Perlis, di Sabah, di Sarawak, kita perlukan kerjasama semua pihak. Kerana pegawai saya daripada Kementerian Ekonomi, dia tak boleh nak turun pergi tiap-tiap hari cari. Kerana ni kawasan jauh dan sebagainya. Pihak yang lebih dekat dengan kumpulan ini di bawah ialah wakil rakyat, ialah pegawai-pegawai di pejabat daerah dan sebagainya. Sebab itu, kita akan berbincang dengan mereka dan kita akan buka pintu seluas-luasnya supaya mereka cari, mereka petakan, dan kita akan tengok kesesuaian setiap program dan juga setiap aktiviti penjanaan pendapatan yang disyorkan atau yang mahu diusahakan oleh penerima-penerima dari kawasan-kawasan seperti ini. Dia akan mengambil masa, tetapi permulaannya kita perlu kerjasama daripada pemegang taruh di peringkat bawah, terutamanya daripada negeri-negeri yang lebih ramai miskin Tegar dan miskin B40 ini. Tak ada orang nak tanya pasal AZ. Duit banyak loh. Ada soalan. YB berkenaan AZ kan. Kita tahu sekarang ni negara kita heavily reliant on coal, petroleum untuk generate energy. Macam mana dengan tenaga alternatif lain, macam especially nuklear lah, sebab kita dah kalau ikutkan IAEA memang dah keluarkan report kata kita bersedia dari segi infrastruktur. So macam mana moving forward pada situ? Terima kasih. Pandangan saya di peringkat kementerian saya yang kita mengusahakan peralihan tenaga ini kan, kita ada banyak ruang dalam tenaga-tenaga alternatif lain yang kurang kontroversi berbanding dengan nuklear.
Jadi contoh, saya bagi contohnya kan, kita ada kelebihan kerana industri minyak dan gas kita. Kelebihan dari segi tenaga kerja dalam bidang kimia, dalam bidang mechanical yang sedia ada yang sebelum ini bekerja di dalam oil and gas. Untuk beberapa sumber tenaga alternatif yang baru yang pada pandangan kami akan menjadi lebih besar di masa akan datang. Contohnya tenaga hidrogen, contohnya biomass, contohnya amonia. Yang ini sebenarnya kalau dalam bahasa mudahnya ini low hanging fruits yang sebenarnya kita patut usahakan. Sebab itu tumpuan kita ialah kepada beberapa tenaga alternatif baru ini yang memang sesuai dengan kelebihan ekonomi dan geografi dan juga kepakaran yang kita sedia ada. Kerana kalau kita dapat mengusahakan lebih banyak industri kita untuk beralih kepada biomass, contohnya yang terlibat di dalam peladangan. Memang saya tahu dah ada lah. Yang ini ada satu kat situ, yang ini ada satu kat sini. Tetapi perkara itu tidak meluas. Kerana kita contohnya ada hasil, ada apa ni? Bukan hasil, ada sisa kan? Ada sisa daripada aktiviti peladangan itu. Pelepah lah dan sebagainya kan. Hampas. Semua ini sekarang ini tidak digunakan. Sedangkan ada potensi yang besar untuk menggunakan pelepah kelapa sawit, contohnya hampas daripada proses yang berkaitan peladangan ini untuk digunakan sebagai biomass. Bila biomass digunakan oleh industri-industri kita, dia boleh beralih daripada pergantungan kepada gas. Gas mahal dan gas akan habis satu hari nanti. Jadi itu juga bertepatan dengan tumpuan Kementerian Ekonomi dan Negara untuk mewujudkan ekonomi kitaran, circular economy. Seberapa banyak yang kita boleh gunakan balik dalam sistem kita, kita gunakan balik. Dan teknologi untuk biomass ini ialah sesuatu yang telah digunakan di banyak negara tetapi tak meluas di Malaysia. Jadi fokus kita contohnya biomass dahulu. Sudah ada beberapa perbincangan di peringkat awal untuk kita mempercepatkan terutamanya dalam ekosistem peladangan supaya lebih banyak beralih kepada biomass. Itu yang pertama. Yang kedua contohnya hidrogen. Kerana kepakaran yang kita ada di dalam oil and gas itu sebenarnya dia tidak banyak berbeza untuk mengusahakan kilang petrokimia dengan mengusahakan loji untuk menghasilkan hidrogen. Dan kita juga ada pengalaman yang baik semasa kita membina industri LNG dahulu kerana pada peringkat ini untuk memastikan hidrogen itu boleh menjadi sumber tenaga yang diterima di seluruh di pasaran yang lebih meluas, kita perlu membina pasaran itu. Maksudnya kita kena usahakan hidrogen, tetapi kita juga kena tanda tangan perjanjian jangka panjang dengan pembeli hidrogen. Tapi permintaan untuk hidrogen tu banyak sekarang. Di Singapura banyak, di Jepun banyak. Jadi perkara ini bukan sesuatu benda baru yang kita nak kena buat. Kita dah pun melalui proses ini semasa kita buat LNG. Jadi sekarang ini kepakaran yang ada itu kita boleh alihkan untuk mempercepatkan pula kita menjadi penghasil kepada tenaga hidrogen dan tenaga amonia. Jadi benda-benda ini sebenarnya saya sebut kepada rakyat walaupun dia nampak bosan apa cerita pasal hidrogen, amonia semua. Sebenarnya perkara ini pun saya minta kepada media kita kena perbanyakkan bercakap kerana negara lain dah agak jauh ke depan. Kita duk banyak habis cerita pasal nasi lemak RM5, RM2 ni. Sementara kami buat yang itu, kami juga kena percepatkan supaya kita meletakkan Malaysia sekali lagi memimpin perubahan industri ini. Seperti mana kita pernah memimpin dalam industri LNG dulu. Jadi sebab itu, oleh kerana kalau kita tengok, ada sumber-sumber tenaga baru yang kita memang ada kelebihan berbanding negara-negara lain. Jadi kita bagi tumpuan kepada 3 perkara ini dulu. Kita kepada biomass, kepada hidrogen, kepada amonia dan pada pandangan saya, kalau kita berjaya lakukan ini dengan baik,
sebenarnya kita akan ada satu ruang penampan, buffer space dari segi keperluan tenaga yang mencukupi untuk tahun-tahun akan datang tanpa kita terlalu cepat berlari ke arah nuklear, ini kan. Negara lain dia kena pertimbangkan nuklear cepat-cepat sebab dia tidak ada ruang seperti yang kita ada ruang. Kita ada banyak ruang itu. Jadi kita gunakan, dan apabila tenaga-tenaga ini biomass, hidrogen, amonia akan mula mengambil tempat dalam ekonomi kita, itu akan mengurangkan pergantungan kepada gas. Dan pergantungan kepada gas itu akan membolehkan juga kita, selain dari kita memanjangkan lagi hasil negara, itu juga memberi peluang kepada kita untuk memenuhi permintaan dunia terhadap gas yang sangat tinggi sekarang. Kerana lebih baik untuk kita menjual gas itu keluar negara untuk menghasilkan pendapatan kepada negara daripada kita pakai dalam negara kalau ada pilihan-pilihan lain yang kita boleh pakai. Ada soalan lain? Last sekali. Ya. Maybe. Thanks for the explanation on the latest CPI. Just want to know, what does the latest CPI indicate for the next 6 months? Do you mean that the worst is over since that it is coming down since August? And do you think the CPI reflect the situation that Malaysians are facing? Well, if I can tell what the CPI will be in the next 6 months, I should be in trading and making money hedging for future prices, not doing my job. Okay, this is what CPI tells us. CPI tells us of the price trend. Of course, with that data, you'll be able to compare the price trends in the past. But it also can indicate a short-term price trend pun. So there will be a lot of inputs that we have to use in order to predict where the price movements is. So, for example, for imported raw materials, there are future prices for important raw materials, and sugar ke corn ke, because the international trade, people don't necessarily buy on the spot. They buy either from future prices. So based on those future prices, you can more or less read the future pricing, kan? All these are taken into account in government's planning for prices. Kan? But when it comes to CPI per se, it's basically a historical price, because the method is you collect actual prices from all over the country, and there are international standards for determining CPI. And this is also to be fair to our statistic department. I think this will take time for us to get the public, and I ask your help as well to get the public to understand what CPI prices are. CPI has different baskets of foods and services. Kalau dalam Melayu, maksudnya untuk kita menentukan kadar kenaikan harga, kita lihat kepada satu isi rumah. Dan kita tengok satu isi rumah ni apa penggunaan dia. Penggunaan dia yang paling besar makanan. Kemudian juga dia bayar elektrik, dia bayar sewa, dia bayar minyak. Jadi bentuk-bentuk perbelanjaan ini ada piawai antarabangsa yang menentukan bagaimana mereka perlu dikumpulkan dan bagaimana wajaran atau weightage diberikan untuk mendapat satu angka bersepadu yang dipanggil sebagai indeks harga pengguna. Kaedah yang sama yang dipakai di Malaysia juga dipakai di negara-negara lain, sebab kalau tidak, susah dunia nak membandingkan prestasi ekonomi dari satu negara ke satu negara. Jadi piawai itu adalah standard. Bila sudah ada piawai itu, DOSM kemudian akan mengambil sampel harga terkini mengikut kaedah statistik.
Jadi contohnya untuk barang makanan ni ada macam-macam. Barang makanan yang sudah siap, barang makanan mentah, dan dia ada kod dia sendiri, 5 series dan sebagainya. Ada yang difilekan oleh pembuat ataupun pengilang-pengilang. Ada yang ambil sampel harga. Semua ini kemudian diterjemahkan ke dalam satu angka, iaitu indeks harga pengguna. Guna indeks harga pengguna ini ialah dia memberi gambaran menyeluruh mengenai kenaikan harga barang di negara ini. Tapi dalam indeks harga pengguna yang menyeluruh itu, contohnya untuk Januari 3.7%, dia ada komponen-komponen dia. Komponen tenaga, komponen pengangkutan, komponen sewa rumah, komponen makanan. Sebab itu, kita melihatkan bahawa kadar kenaikan harga barang di Malaysia ini untuk tempoh 6-7 bulan yang lepas dipacu oleh kenaikan harga barang makanan siap. Dia bukan dipacu contohnya oleh kenaikan sewa rumah. Di negara lain dia dipacu oleh kenaikan sewa rumah. Kalau kita pergi ke UK contohnya kan, dua komponen yang paling tinggi naik ialah sewa dan juga harga gas dan elektrik. Perkara itu tak berlaku di Malaysia. Dia dipacu oleh kenaikan harga barang makanan siap yang dibeli oleh orang ramai. Kerana yang lain, itu komponen lain, kalau dia naik pun dalam kadar yang munasabah daripada setahun ke setahun. 1%, 2%. Tapi makanan siap ini dia naik sampai 9%, 10%. Jadi, untuk kita mengekang inflasi, sebab itu tumpuan yang kita berikan ialah kepada harga barang makanan siap ini. Kalau kita, and to cap your question kan, maksudnya adakah the worst is over, dia bukan 100% bergantung kepada pasaran kita saja. Kerana kita juga ada masalah struktur, itu yang disebut sebagai masalah struktur ekonomi, kerana kita banyak import barang luar. Untuk makanan ayam contohnya, harga ayam dan telur itu dipengaruhi oleh harga makanan ayam. Harga makanan ayam itu dipengaruhi sebahagian besarnya oleh import jagung. Jadi untuk kita mengawal, sebab itu then you have to go to the next layer. Okay? Kalau untuk kita mengawal harga bahan mentah, kan, caranya ialah kita memastikan lebih banyak bekalan ke pasaran pada harga yang munasabah. Untuk menambah bekalan itu, sudah tentu kita kena sediakan tanah, dapatkan lebih ramai orang tanam dan sebagainya. Yang itu adalah untuk jangka masa sederhana dan panjang. Buat masa ini, pandangan saya kalau ditanya, the worst is over, sudah tentu bacaan dan juga unjuran ekonomi masih meletakkan bahawa Malaysia terdedah kepada risiko harga barang mentah yang tinggi daripada seluruh dunia. Kerana kita akan ambil masa untuk kita mengimbangkan bekalan dalam rantaian makanan kita. Sebab itu lagi cepat kita boleh buka tanah, lagi ramai orang mula menanam, itu akan mengimbangi pergantungan, kan? Tapi kita pun tak tahu, ada perkara-perkara yang di luar jangkaan dan juga kawalan kita. Perang contohnya. Soal harga tenaga contohnya. Semua ini sebab harga tenaga, harga minyak ni ada pengaruh yang besar kepada harga makanan. Bila kita import, kita kena pakai kapal. Kapal itu bayar bunker price, bayar minyak kapal. Jadi bila harga minyak dengan harga gas kekal tinggi untuk 2 tahun berturut-turut, harga kapal, minyak kapal tu pun tinggi. Bila harga minyak kapal tinggi, kos untuk mengimport daripada negara, contohnya Brazil. Kita import banyak benda daripada Brazil, jadi tinggi lah. Dan bila orang beli tinggi, untuk dia gunakan dalam aktiviti makanan dia, membuat makanan dia, harga itu akhirnya akan diterjemahkan ke bawah, kan? Jadi yang saya sebut tadi, ulasan saya ialah saya lega kerana untuk 6 bulan berturut-turut kenaikan itu mereda. Dalam keadaan dunia masih lagi belum keluar daripada kemelut perang dan juga gangguan kepada rantaian bekalan global yang ada.
Because it could have been worse. Dalam keadaan kita luar kawalan kita semua, dengan kita masih lagi kena import dan sebagainya, kalau kita tidak berhati-hati, sebenarnya harga itu terus naik dan naik dan naik. Kerana harga itu harga import. But setakat ini, saya lega kerana nampaknya dia mereda dan makin mereda. Dan saya ingat kalau kita fokus kepada perkara-perkara secara khusus, contohnya harga barang makanan siap, supaya kita boleh lakukan yang di dalam kawalan kita, pasaran yang dalam kawalan kita, itu akan memperlahankan kenaikan harga barang itu. And then, kalau tidak ada gangguan yang di luar kawalan kita di peringkat antarabangsa, kalau trend ini, pola penurunan ini berlaku sedikit demi sedikit, saya berharap supaya kita boleh melalui tahun 2023 ini tanpa ada gangguan kepada harga barang kita, dan itu sudah tentu akan membantu rakyat dalam keadaan kita juga sedang memberi fokus supaya gaji rakyat itu akan naik sedikit demi sedikit. So I don't think it's a question that anyone can answer. If you ask, are we out of the worst yet? So there's no forecast for the next, in terms of CPI figures. Is there a forecast from the ministry for the next 6 months? The ministry does not issue official forecast. The official forecast for the country is from BNM, dan juga Statistik Department pun kita tak keluarkan forecast kan. It's only from BNM saja. Kan? Jadi kalau ada yang tanya menteri bagi forecast, maksudnya dia pandai-pandai bagi forecast. I can't. Angka rasmi itu adalah daripada Bank Negara Malaysia. I'm aware of what is the forecast, and I think that's published di dalam belanjawan. Bila Perdana Menteri umumkan belanjawan, dia memang sebut, untuk tahun 2023 unjuran perkembangan ekonomi banyak-banyak ini dalam keadaan inflasi banyak-banyak begini. Jadi fokus tu ada, dan fokus rasmi daripada badan-badan dunia pun ada. IMF pun ada fokus, kan? Tapi kementerian tidak pandai-pandai buat fokus lah. What we can do is that now we know that is the official figure. What can we do to manage that? And that's exactly what we've been trying to do. We are trying to create the ecosystem to manage individually separate components of prices, so that we can go through this very challenging 2023. Kerana 2023 ini masih lagi menjadi tahun yang mencabar, bukan saja untuk Malaysia tapi seluruh dunia. Okay? Alright. Can I ask, is the country also experiencing wage push inflation as a result of the CPI? Just checking. Yeah. I don't think is in our system yet, kan? I mean, we have separate studies to see whether the inflation itu is pushed by either imported inflation ke, either is wage push. I think that is not done periodically on month-to-month basis as a standard official statistics. We do when the time comes, and obviously now that we are moving into studying how we can progressively increase the wages, that is certainly one consideration that we have to pay attention to. How do we, if we were to roll out and put in place some policies towards increasing progressive wages, how do we balance it so that we don't induce inflation? But there is no official statistic that separate this much is so and so because of this and that. It's actually the kind of study that economists do from time to time. Yeah. Hi, Dia dah pukul 2. One more one related to wages. The EPF just said that about 81% of their active members in the formal sector is earning 5,000 or less. They said there's a need to look into the low wage structure, and they want to push towards living wages. So
what are the government's plans to address this, and will this be discussed in the upcoming NEAC meeting as well? We have, communicated publicly that wages is one area that we are looking at. I agree with the public and economists' view. That was also my view, that we can't just focus on prices. It's a balancing between managing the price as well as managing the wages, so that we can progressively increase. And it will certainly feature prominently in government's discussion in months forward. But again, if you are in my shoes as economic minister, it's not something that you casually just talk about. We have to go through the studies, we have to get every stakeholder's view, because gaji ni banyak stakeholder, of course pekerja semua nak naik lah, tapi kita kena juga tengok imbangan dia dengan inflasi, kita juga kena tengok kepada pandangan majikan-majikan. So kerajaan kena mengambil kira semua ini, dan perkara-perkara ini lebih baik dijalankan dengan teratur di dalam proses kerajaan, dan apabila sampai masanya bahawa dasar itu telah dipersetujui, dasar itu perlulah berlaku sebaik yang mungkin kepada semua pemegang taruh. And until then, I don't think I will talk the details to the public. I think it's enough for the public to understand that for the first time, this is an administration that is focusing on solving the low wage structure in our economy. Before this, it was not done because dia payah. But we are committed to it. But we will go through that process so that we don't disrupt, and we don't cause unintended consequences to the economy. Okay, I think we have to stop there. Yeah, you want to ask next? Your editor asked you to ask me questions. So, okay, what is it that your editor wants to know? So how that impact inflation? What? I've already answered tadi. Okay, this will be my difficulty with your editors throughout the year. Your editors want specific details. Details are not something you announce in press conference like this. It has to go through the process at the right forum and to take into account, and it has to be approved at the cabinet level. Once we go through that, the announcements either will be made in the budget ataupun specific announcements when we have all the details. As it is, I think all these are being looked at. We will move progressively. Seperti mana juga contohnya untuk 2 bulan pertama, pihak media dan orang ramai tanya, apa kerajaan nak buat untuk turunkan harga barang? I didn't go and liberally just say, we have to work in the process, understand the process, put everything in place. Once it's already being announced, dan apabila IPR diumumkan dan diluluskan di dalam belanjawan, then we launch. That's how we are going to work. Jadi kalau tidak, dia akan menjadi polemik yang akan meriuhkan keadaan. Kerana kalau pihak media melaporkan kerajaan akan menaikkan gaji, belum apa-apa lagi majikan akan protes. Dan bila majikan protes, bising-bising, benda tu tak jadi. So I prefer, despite whatever your editors pushing you, you will get my same answer month after month. That we are working on it, we are talking to all the stakeholders, you will go through the right process when the time comes. Kerana implementation ini has to be faced one by one, supaya we can get the optimum result. Okay? Price apart from Manorama and IPR? No. So far, those are the two ones. And it's very market driven. It's not really control price. Yang ini juga yang perlu difahami oleh orang ramai.
Harga itu disebut dikawal apabila kerajaan mewartakan sesuatu, barang itu diletakkan di bawah Akta Kawalan Harga. Maksudnya penjual tak boleh jual lebih daripada itu kan. Akta Kawalan Harga ini selalunya kepada barang-barang yang mudah dikawal harganya. Saya bagi contoh kan. Kalau nak letak nasi lemak di bawah Akta Kawalan Harga, dia tak jadi. Sebab nasi lemak, ada orang letak bilis goreng, ada orang tak letak bilis, ada orang letak telur potong 8, ada orang letak telur. Mana ada pegawai kerajaan yang nak pergi cek satu-satu ni, 8 potong 8 ke potong, dia tak boleh. Jadi kaedah ekonomi mengawal harga itu hanya tertakluk kepada beberapa perkara sahaja. Dan yang ini juga perlu diperbetulkan di pandangan rakyat. Kerana rakyat ingat kerajaan bagi satu arahan, semua orang akan ikut. Tak boleh. Yang kerajaan boleh buat ialah dari segi perbekalan. Kita boleh tambah perbekalan melalui kaedah pasaran. Lagi banyak bekalan barang itu, bila lebih banyak, harga itu akan turun. Yang kerajaan boleh buat juga ialah menambahkan barang-barang, contohnya barang makanan siap ini, yang dijual pada harga yang lebih rendah kerana melalui persaingan itu bermakna pekedai-pekedai yang charge lebih, dia kena fikirlah kalau charge lebih lepas ni orang tak beli, orang pergi beli tempat lain. Jadi nak tak nak, untuk dia survive dia kena mula turunkan kan. Jadi itu kaedah pasaran adalah kaedah yang kerajaan gunakan. Sebabnya begini, pergilah ke negara-negara mana pun, tidak ada negara yang mengawal harga pizza. Sebab bukan dia tak nak, dia tak boleh. Kerana pizza itu lain, banyak sangat variation. If you in economics, you can only control certain prices that are uniform. The less uniform, the more variety the prices are. You can say you want to control it, but you know you can't do it. So you look at the whole supply chain and you decide, okay, this is the one that I can manage. Either you put control or you encourage more supplies. Dan kita dah melalui proses cuba kawal harga barang mentah ni melalui telur dengan ayam. Bila dia kawal, dia letakkan harga yang rendah, pada satu masa kos untuk satu ayam dengan satu telur tu lagi tinggi daripada yang dijual. Kerajaan pula nak bayar subsidi, susah nak buat semua. Akhirnya jadi apa? Peniaga tak nak pelihara ayam, tak nak pelihara telur. Sebab dia kira bagi setiap satu telur yang dia jual tu, kalau kos dia 50 sen tapi dia kena jual 40 sen, dia kena ambil duit dia 10 sen bagi buat apa? If you are in their shoes, you wouldn't do it. Jadi akhirnya dia mula ada kesan kepada supply. Bila ada kesan kepada supply itu, itulah yang menyebabkan masalah yang ada kan. Jadi kerajaan berhati-hati, kita melihat yang mana kita boleh campur tangan tanpa kita merosakkan industri itu sendiri. I think I have to stop there because there's another meeting. Just one more question. Sorry. What should the government do as an economy minister? What should the government do to change the mindset of the people waiting for the government to give up the cash handouts? Because we know that ever since Najib is in power, every budget tabling, giving out the cash handouts, it seems like a tradition already. And now people are waiting for, pushing for EPF withdrawal also. So what should the government do to change the mindset of the people waiting for cash handouts? No, I think transparency is very important. I think you either like my style or you don't like my style, because I prefer to call a spade a spade. If we have a 1.5 trillion ringgit debt, it is what it is. And the public eventually will accept that with 1.5 trillion ringgit debt, the government has less fiscal space to do as they like with the government, with public money, regardless of what is the pressure from the public. And I think so far, after 1 week of IPR, I was actually pleasantly surprised that there were a lot of people who actually want to take up the challenge. That what we need is to create the economic value at all the levels, and they want the opportunities. So what we'll set out to do at this
ministry is to create as many of these opportunities as possible at different levels. And then I think people will take up. I have full confidence that Malaysians will take up the opportunities. I will not lecture down the public. I will not tell them jangan tunggu handout ke apa. Yang itu pilihan masing-masing lah. But I'm convinced Malaysians actually like the opportunities, and given chance, they will do their best. And the more we have of this, the more I think people know it is better to take the fishing rod daripada to take the fish. It's a process. Let's roll it out, you know. In terms of penerima, we know that the time span is 1 year. So within 1 year, maksudnya on average, they will get 2,000 to 2,500 ringgit a month. That is the economics. And as to how the salaries for the country will move from bid to bid, that is, you know, a combination of government policies, a combination of growth, a combination of focus in high-value sectors. It doesn't work out by government saying, tolong naikkan gaji and it will naik. Otherwise, semua orang boleh jadi menteri. It's easy lah. So we have to see and focus at different sectors to intervene at different level and with the right intervention. And I think, you know, hopefully the public will feel it one by one. And I prefer to focus on those long-term solutions than giving sound bites to media to report. Okay, thank you very much. Thank you so much.